Assalamualaikum guys, nama aku Sheful Baker dan hari ni aku nak kongsikan 15 perbezaan di antara ZEC VE1 dan juga Alpha 7S Mark III. Let's go! Dalam video ZV1 aku yang terbaru, ada yang komen dan tanya apakah perbezaan di antara ZV1 dengan Alpha 7S Mark III. Kedua-dua kamera ni menggunakan image sensor yang sama, iaitu full frame 12.1 megapiksel SMOR CMOS sensor. Dari segi penggunaan, kedua-dua kamera ni lebih ke arah videografi berbanding dengan fotografi. Yelah, untuk zaman mirrorless sekarang, kebanyakan kalau kita bercakap tentang foto, 20 megapiksel ke atas merupakan kamera yang lebih baik dan lebih bagus untuk gunaan foto. Oleh yang demikian, perbezaan yang aku akan kongsikan dengan korang ni akan lebih banyak menjurus kepada video berbanding dengan foto. So, biar aku listkan 15 perbezaan yang aku cakap tadi. Yang pertama ialah harga, yang kedua saiz, yang ketiga bentuk, yang keempat viewfinder, yang kelima resolusi skrin, yang keenam port, yang ketujuh heat management, yang ke-8 card slot, yang ke-9 autofocus, yang ke-10 image stabilization, yang ke-11 shutter, yang ke-12 internal mic, yang ke-13 image quality, 14 video feature yang baru dan juga yang ke-15 merupakan pilihan lens. Jom kita bercakap dari segi yang pertama, iaitu dari segi harga. Berpandukan website Sony Malaysia, Alpha 7S Mark III sekarang berharga dalam RM14,539, manakala ZV1 pula berharga RM10,499. Perbezaan dalam RM4,000. Dari segi saiz, jelas kelihatan Alpha 7S Mark III lebih besar berbanding ZV1. Kelebihan ZV1 yang kecil adalah lebih ringan, lebih mudah dibawa dan disimpan, tidak memerlukan gimbal yang mahal ataupun yang besar. Manakala Alpha 7S Mark III pula yang besar lebih besar, lebih sedap dipegang, lebih banyak lubang port, SD card ada dua, ada viewfinder, dan juga disebabkan saiz lebih besar, kamera tak mudah overheat. Bila bercakap dari segi saiz ni, memang Alpha 7S Mark III ni dia besar lebih besar, kalau nak pegang tu sedap. Bila pegang sedap, automatically kita punya footage video tu akan lebih stable. So, ini berkaitan dengan poin nombor 3, iaitu bentuk kamera. Grip Alpha 7S Mark III ni memang sedap dipegang. Tambah-tambah kalau jari korang besar, Alpha 7S Mark III ni jauh lebih sedap dipegang berbanding ZV1. Perbezaan yang keempat adalah viewfinder. Alpha 7S Mark III dilengkapi 9.4 juta dot resolution, 120Hz refresh rate dan magnification dia sebanyak 0.9 kali. Viewfinder Alpha 7S III ni memang sangat terang, jelas dan besar. Tapi kebanyakan videographer ni dia tak menggunakan viewfinder, dia akan lebih banyak menggunakan skrin ataupun dia akan menggunakan skrin tambahan yang lebih besar. Kelima ialah skrin. Kedua-dua kamera Alpha 7S Mark III dan ZV1 mempunyai saiz skrin yang sama dan boleh laras ke tepi. Tetapi resolusi skrin Alpha 7S Mark III ni dia ada tinggi sedikit berbanding dengan ZV1. Walau bagaimanapun, kedua-dua skrin ni ialah touch screen. Perbezaan yang keenam ialah dari segi port connection. Di sini kita dapat tengok Alpha 7S Mark III memang menang sebab Alpha 7S Mark III menggunakan full size HDMI berbanding ZV1 yang menggunakan micro HDMI. Dari pengalaman aku, micro HDMI ni aku tak berminat sangat sebab dia tak stable, senang cabut dan yang paling tak best ialah kabel cepat rosak. Yang ketujuh pula dari segi heat management. Alpha 7S Mark III ni dia besar lebih besar dan dia ada komponen dalam tu di mana dia boleh buang panas dengan lebih baik berbanding dengan ZV1. Sebab tu ZV1 ni kalau dari segi heat management dia cuma boleh record dalam 30 minit saja kalau kita record 4K. Manakala untuk Alpha 7S Mark III ni pula kita boleh record video sampai bila-bila selagi ada bateri, selagi ada SD card. Bagi perbezaan yang ke-8 ni pula, memang Alpha 7S III menang lah. Alpha 7S Mark III mempunyai 2 card slot dan juga boleh guna CF Express Type A. ZV1 pula hanya ada 1 card slot dan hanya boleh menggunakan SD card. Aku sebenarnya lebih suka menggunakan CF Express Type A ni sebab dia mempunyai kapasiti yang besar dan juga sangat-sangat laju berbanding dengan SD card. Walau bagaimanapun, kalau kita bercakap dari segi video, 1 card slot sebenarnya dah mencukupi.
2 kad slot memang bonus. Bagi perbezaan yang ke-9 iaitu autofocus, kedua-dua kamera ni mempunyai tracking capability yang sangat bagus dan boleh diharap. Tetapi ZVE1 ni mempunyai subject recognition yang lebih baik berbanding dengan Alpha 7S Mark III. ZVE1 boleh fokus manusia, binatang, burung, kereta, kapal terbang, kereta api dan juga serangga seperti rama-rama, semut dan lain-lain. Dari segi ketepatan fokus ni, ZVE1 dia lebih baik sedikit berbanding dengan Alpha 7S Mark III sebab ZVE1 sudah menggunakan AI chip berbanding dengan Alpha 7S Mark III yang tidak menggunakan AI chip. Untuk perbezaan yang ke-10 dari segi image stabilization, kedua-dua kamera ni mempunyai 5-axis in-body image stabilization. Walau bagaimanapun, ZVE1 ni lebih canggih sedikit berbanding dengan Alpha 7S Mark III. ZVE1 mempunyai tahap kestabilan elektronik yang lebih tinggi dengan feature yang terbaru yang dipanggil Dynamic Stabilization dan juga Framing Stabilizer. Feature terbaru ni membuatkan ZVE1 lebih stable berbanding dengan Alpha 7S Mark III. Untuk perbezaan yang ke-11 ni, kita akan bercakap dari segi foto. Alpha 7S Mark III ni memang kamera hybrid yang bagus, dia mempunyai feature video yang baik dan juga dia mempunyai feature foto yang baik dan lengkap. Berbanding dengan ZVE1 ni, dia mempunyai beberapa kelemahan dari segi foto. Yang pertama, dia tidak mempunyai mechanical shutter. Yang kedua, dia tidak boleh shoot secara bulb, dan sekiranya korang nak pakai flash untuk ZVE1 ni, dia punya speed sync hanya 1/30 sahaja. Perbezaan yang ke-12 ni lebih kepada vlogging. Sebab tu ZVE1 ni dia direka lebih kepada vlogger-vlogger di luar sana. Dan disebabkan itulah ZVE1 dilengkapi dengan mic yang lebih baik berbanding dengan Alpha 7S Mark III. 3 kapsul mic ZVE1 ni mempunyai audio yang sangat jelas dan juga boleh dikawal sama ada audio daripada depan, audio dari belakang ataupun secara automatik. Berbanding dengan Alpha 7S Mark III, kita kena pakai external mic kalau kita nak dapat audio yang baik. Untuk perbezaan yang ke-13 pula, kedua-dua kamera ni mempunyai image quality yang sama sebab dia menggunakan sensor yang sama. ISO performance bagi kedua-dua kamera ni sama je. Kedua-dua kamera ni juga tidak dilengkapi dengan dual base ISO macam FX3 ataupun FX6. Tapi bagi aku, ZVE1 ni dia menang sikit sebab ZVE1 dia dah apply AI white balance. Jadi warna ataupun skin tone pada ZVE1 ni bagi aku lebih baik sedikit berbanding dengan A7S Mark III. Selain daripada tu, ZVE1 juga ada satu feature baru yang sangat bagus iaitu lens breathing compensation. Sangat sayang sampai sekarang Alpha 7S Mark III masih belum ada feature ni lagi. Bagi perbezaan yang ke-14 ni pula, Alpha 7S III menang tapi buat masa sekarang sahajalah. Alpha 7S III ni dia boleh record video 4K 100p dengan bit warna 422 10 bit. Untuk Full HD pula, Alpha 7S Mark III boleh record sampai 200p dalam mode SNQ. Buat masa sekarang, ZVE1 hanya boleh record video 4K 50p dan Full HD hanya 100p dalam bit warna 422 10 bit. ZVE1 dijanjikan firmware upgrade di mana ZVE1 boleh record sama dengan Alpha 7S Mark III. Ada satu feature baru yang membuatkan ZVE1 ni menang besar iaitu LUT color import. Sama seperti FX3, ZVE1 boleh import lookup table ataupun LUT dengan file Cube 33. Ini membolehkan ZVE1 lebih baik berbanding dengan Alpha 7S Mark III. Perbezaan yang terakhir adalah dari segi pilihan lens. Kalau kita tengok dua-dua kamera ni kan, dua-dua menggunakan E-mount dan juga dua-dua full frame. Nampak macam sama je kan, tapi sebenarnya ZVE1 ada kelebihan sedikit. Kamera A7S III ni kalau kita letak lens APS-C, kita tak boleh record 4K sebab dia ada viginating. ZVE1 ni pula kalau kita letak APS-C masih boleh record 4K dengan syarat kita kena letak stabilization sebagai dynamic stabilization. So maksudnya kita boleh menggunakan cinema lens Super 35 pada ZVE1 dan dapat record 4K, manakala kalau kita menggunakan lens Super 35 cinema lens pada Alpha 7S Mark III, kita tak dapat record 4K lagi dah. Alright guys, aku dah cerita 15 perbezaan dengan korang semua antara ZVE1 dan juga Alpha 7S Mark III. Jom kita tengok yang mana menang. Yang pertama dari segi harga, ZVE1 menang. Yang kedua dari segi size, Alpha 7S Mark III menang. Yang ketiga dari segi bentuk, Alpha 7S Mark III menang. Yang keempat dari segi viewfinder, Alpha 7S Mark III menang. Yang kelima dari segi resolusi screen, Alpha 7S Mark III menang. Yang keenam dari segi port, Alpha 7S Mark III menang. Yang ketujuh dari segi heat management, Alpha 7S Mark III menang. Yang ke-8 dari segi card slot, Alpha 7S Mark III menang. Yang ke-9 dari segi autofocus, ZVE1 menang. Yang ke-10 dari segi image
stabilization ZVE1 menang, yang ke-11 dari segi shutter Alpha 7S Mark III menang, yang ke-12 dari segi internal mic ZVE1 menang, yang ke-13 dari segi image quality ZVE1 menang, yang ke-14 dari segi video feature yang baru ZVE1 menang, dan yang ke-15 dari segi pilihan lens ZVE1 menang. Secara rumusan kita dapat tengok Alpha 7S Mark III menang 8 perbezaan manakala ZVE1 hanya menang 7 perbezaan. Persoalan sekarang, yang mana satu korang nak beli, Alpha 7S Mark III ataupun ZVE1? Perbezaan harga di antara dua kamera ni mencecah sampai RM4,000. RM4,000 tu banyak guys. Kita boleh beli lens lagi satu ataupun kita boleh beli beberapa aksesori. Kita boleh beli SD card, mic, case dan macam-macam lagi. So nasihat aku macam ni, sekiranya korang freelance videographer, part time videographer, buat wedding, buat event, ZVE1 dah mencukupi dan dia boleh deliver kerja dengan cukup baik. Tetapi sekiranya korang seorang professional, full time videographer, korang boleh guna dua-dua ni untuk korang punya job, sebab senang nak sync dari segi warna, senang nak sync dari segi file footage dan macam-macam lagi. Okay guys, aku harap video yang aku buat ni memberi manfaat dan juga memberi panduan pada korang sekiranya korang masih lagi teragak-agak nak beli Alpha 7S Mark III ataupun ZVE1. Jangan lupa tekan butang subscribe dan follow aku punya channel. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.